A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diizinkan oleh Allah kita bertemu lagi untuk memahami 3 lagi ayat selanjutnya dalam surah Al-Mulk, iaitu surah yang ke-67. Iaitu ayat-ayat 12, 13 dan 14. Kita mula dulu dengan ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Inna, sesungguhnya, allazina, orang-orang yang, yakhshawna, mereka takut, rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghaib, yang ghaib, maknanya yang tidak nampak oleh mereka. Lahum, bagi mereka, maghfiratun, adalah maghfirah, wa ajrun, dan balasan pahala, kabirun, yang sangat besar. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini adalah kita dapat melihat Allah berfirman tentang orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, walaupun mereka tak nampak akan wajah Tuhan tu. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Tapi Allah kata, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka adalah maghfirah. Orang yang takut tadi tu, hum situ merujuk kepada yakhshawna tu, makna mereka adalah keampunan, wa ajrun, dan balasan pahala, kabirun, yang sangat besar. Dalam bahasa Inggerisnya ialah, indeed for those who fear their Lord unseen, for them is forgiveness and a great reward. Ayat ini ada bermula dengan penekanan inna, iaitu huruf yang menegaskan betapa pentingnya mesej yang Allah nak sampaikan. Dalam bahasa Arabnya, huruf inna ini disebut sebagai huruf taukid, iaitu huruf penekanan, iaitu diterjemahkan sebagai sesungguhnya. Ayat ini mempunyai kalimat iaitu yakhshawna. I need to elaborate a bit about this word because it is the key to understand the 3 sentences that we are going to do today. Normally, yakhshawna ni maksudnya adalah negatif. Takut kan? Kita takut, orang yang takut tu kita sebut sebagai penakut. Kalau orang yang dikatakan penakut tu orang yang lemah. Tapi dalam ayat ini maksud Allah ialah mempunyai yakhshawna ni mempunyai maksud yang positif, yang baik bagi Allah. Jadi kita nak tengok kenapa Allah menganggap ini sebagai satu yang baik. Allah uses a present tense
form, iaitu yakhshawna. Ya situ, waw nun situ menunjukkan mereka dalam bentuk kata sekarang. Giving the meaning of now, future and continuous. In Arabic, it is called istimrariyah. Maknanya, perasaan takut itu sentiasa ada, akan ada dalam hati orang-orang ini. Bukan sekali-sekala tapi sentiasa ada. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa khususnya, merasakan perasaan takut ni. Jadi, takut di sini merefer kepada takut kepada authority. Jadi takutnya ialah orang yang ada kuasa tu. Dan dalam ayat ini, pihak yang ditakuti itu ialah Tuhan, iaitu pencipta mereka. Yang wajib bagi kita ialah terjalinnya hubungan harmoni antara kita dengan Allah. Inilah yang akan memastikan selamatnya nasib hidup kita atau nasib hidup orang-orang yang di dalam ayat ini di dunia dan di akhirat kelak. Orang-orang ini tahu bagaimana atau apa yang perlu dibuatnya untuk memastikan jalingan harmoni itu sentiasa terjalin. Jadi ada perkara-perkara yang perlu dibuat yang Allah perintahkan. Antaranya saja. Pertama, wajib tidak mensyirikkan Allah. Kedua, wajib tidak engkar atau sombong kepada Allah. Atau kepada orang lain pun, kepada sesama insan. Macam syaitan, dia engkar kepada Allah. Dia tak mau dengar perintah Allah untuk menyembah, untuk sujud kepada Adam. Fir'aun juga berasa sombong sebab dia kata, ditanya Musa, mana Tuhan kau? Dia naik bangunan tinggi, tengok tak ada pun Tuhan, kata dia. Dan Korun, yang kaya raya, yang mengaku bahawa dia kaya tu kerana dia pandai, dia bijak dalam cari kekayaan. Itu antaranya, iaitu perkara yang jangan mensyirikkan Allah, dan wajib tidak adanya perasaan sombong atau perasaan ingkar kepada Allah. Wajib juga kita solat dalam beribadah, iaitu solat 5 waktu sehari. Wajib kita bayar zakat, dan wajib juga kita bersyukur kepada Allah. Dalam ayat seperti ayat surah Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, washkuruli wala takfurun. Allah memerintahkan sini, Sadaqallahul Azim, bersyukurlah hanya kepadaku dan jangan mengkufuri aku. Dan dalam surah 14, iaitu surah Ibrahim ayat 7, Allah juga berfirman, la in syakartum la azidannakum, iaitu sungguh jika kamu bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Jadi syukur juga antara yang kita perlu atau wajib lakukan. Kalau kita tak bersyukur, maknanya kita kufur kepada Allah. Saya nak bacakan tentang satu pandangan atau pendapat seorang mufassir, iaitu pentafsir lah maksudnya sini, bernama Abdullah Yusuf Ali
dalam buku tafsirnya The Meaning of the Holy Quran, published in 1997. Dia berkata, to fear Allah is to fear to do anything which is against Allah. You do this because you love Him, though you do not see Him with your bodily senses. You want to do good deeds for the love of Allah, and with such intensity of love which obtains forgiveness and is indeed rewarded with Allah's love. Itu satu pandangan, iaitu dikaitkannya perasaan kasih dan cinta kepada Allah dengan perasaan takut untuk hilangnya kasih dan sayang Allah itu kepada kita. Maka kita takut kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah juga, pada ayat 150, Allah berfirman, Fala tashawhum washawni wala utimma alaikum wala'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Maksudnya ialah di sini, maka janganlah kamu takut mereka, maksudnya takut orang lain lah. Takutlah oleh kamu akan aku, dan aku akan sempurnakan nikmatku ke atas kamu. Dan semoga kamu mendapat petunjuk. Itu tadi apa tu? Tahtadun tu. Akan mendapat petunjuk. Suruhan yang sama juga diulanginya dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Jadi maknanya, kalimat yakhshawna ni banyak kali diulang dalam Quran. Specifically, yakhshawna dalam bentuk yakhshawna ni adalah 7 kali. Jadi maknanya di sini dengan ringkasnya, takut ini takut dalam bentuk maksud positifnya, bukan yang negatifnya. Ada lagi satu perkataan dalam Quran yang biasa Allah gunakan bermaksud takut ni ialah khaufa. Saja saya nak terangkan di sini perbezaannya. Kita pernah terbaca dalam Al-Quran firman Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bisa contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Dan perkataan ini diulangi 6 kali dalam Quran. Ini merupakan takut kepada sesuatu yang kita tak tahu akan wujudnya keadaan itu. Jadi ini maknanya dalam keadaan takut tak menentulah. Takut kepada sesuatu yang kita belum tahu sama ada akan berlaku atau tidak. Jadi maknanya takut ni takut yang kurang berasas lah maknanya. Macam keadaannya kita takut kalau kita accident, kalau kita keluar naik kapal terbang, nanti jatuh pula kapal terbang. Kita takut kurus, takut juga gemuk, takut juga gelap, dan macam-macam lah takutnya. Ini sebenarnya takut ini takut yang boleh menjejas akidah kita. Sebab apa? Kalau kita betul-betul lah mengakui Allah itu sebagai pemelihara kita, our protector, dan menjaga kita, waliyun, menjaga kita, jadi kita tak perlu takut ini. Sebab itulah dalam ayat-ayat yang maksud penekanan atau pengiktirafan tentang pemeliharaan Allah ke atas hamba-Nya diakhiri dengan kata-kata wala haufun alaihim wala hum yahzanun. Itu maksudnya. Kita tidak akan ada ketakutan yang tak menentu-nentu tu. Dalam Quran,
perkataan takut ni ialah digunakan dalam bentuk yang takut kepada hari akhirat. Akhafu azaba yauma kabir. Akhafu azaba yaumin alim. Akhafu azaba yaumin muhit. Takut kepada hari akhirat yang belum tentu lagi lah macam mana kita akan mengalami atau apakah keputusan hisab kita nanti. Jadi takut yang disarankan oleh Allah ialah takut yakhsha. Khofa ni kita tak boleh layan sangatlah takut ni. Perkataan yang ketiga dalam ayat tu tadi ialah maghfirah, iaitu keampunan dosa. Allah banyak merujuk kepada maghfirahnya ini. Dan saya nak highlightkan 3 saja dalam Quran, iaitu dalam konteks orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iaitu dalam surah 11, surah Hud ayat 11. Surah 22 ayat 50 dan surah Al-Ma'idah ayat 9. Nah, kita ambil 2 saja contoh. Ayat Hud iaitu 11, ayatnya surah 11 dan ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jadi di sini dalam ayat ini Allah tambah perkataan sabar. Dan orang yang beramal soleh dan beriman. Tadi dalam ayat yang kita nak ayat kita yang 12 tadi tu ialah orang yang takut kepada Tuhannya. Tapi Allah juga kata orang yang sabar dan yang beramal soleh juga akan boleh mendapat maghfirah. Dan dalam surah 22 ayat 50 tu pula dikata di situ bahawa akan diberi rezeki, dikata rezeki yang mulia. Jadi maknanya benda-benda yang baiklah yang kita mesti kaitkan dengan kalimat takut kita tu. Pada hari penentuan nanti di akhirat, maghfirah ni diberikan setelah Allah tunjukkan kepada kita dosa-dosa kita yang telah kita diampunkannya. Itu maghfirah. Dia beri maghfirah lepas, tapi catatannya masih ada. Dan dia akan tunjukkan kepada kita apa kesalahan-kesalahan kita. Tapi dia akan berkata bahawa dia telah ampunkan kesalahan-kesalahan kita itu. Ada perbezaan antara maghfirah dengan afwan. Afwan ni biasalah kita gunakan kan, minta maaf. Maaf ni sebenarnya adalah satu perkara yang Allah telah delete. Maksudnya Allah telah delete dosa-dosa kita. Dalam akhirat besok, pada berjumpaan kita dengan Allah untuk mendapat hisab kita, kesalahan-kesalahan yang dimaafkan ini tidak akan lagi disebutnya. Maknanya dia telah dah delete lah. Dia tak ada lagi lah catatan tentangnya. Itu pada perkataan maaf tu. Sebab itu dalam ayat akhir Baqarah kita dapat doa di situ, iaitu wa'fu anna waghfir lana warhamna, yang kita berdoa dalam ayat itu. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Jadi kita minta maaf dulu, lepas tu kita minta ampun dan kita minta rahmat Allah. Jadi terpulanglah pada
penilaian semua, mana satu yang nak diminta lah kepada Allah. Nak minta maaf ke, nak minta ampun ke, nak minta rahmat ke. Okey, tapi semuanya itu Allah akan beri kalau misalnya kita ada berbuat baik lah. Seterusnya, kita akan terus kepada ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asiru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bizatis sudur. Maksudnya ialah apa yang kita rahsiakan, asirru situ rahsiakan. Apa yang kamu rahsiakan bagi kamu, ataupun kamu nak lahirkan sesuatu itu dengannya, innahu sesungguhnya, tu inna tu sekali lagi, innahu sesungguhnya Allah, hu situ kembali kepada Allah, alimun maha mengetahui, bizati segala isi, as-suduri hati. Jadi segala isi hati Allah tahu. Sama ada kita nak rahsiakan kepada orang lain ke, atau kita nak sebut dengan kepada orang lain, tapi Allah tahu apa yang sebenarnya ada dalam hati kita. Itu maksud ayat itu. Jadi whether you hide your word or you say it, He has full knowledge of the secret of all hearts. Orang-orang yang beriman sangat tahu akan hakikat ini. Sebab itu, mereka ada perasaan yakhshawna. Sebab apa dia tahu? Allah tahu akan isi hatinya. Jadi, itu yang sebab dia tahu tu, dia tak boleh kontrol hal itu. Allah tahu akan isi hatinya. Jadi, dia tak bolehlah nak suruh-suruh. Jadi dia kena jaga hati dia tu supaya ada benda-benda yang baik saja dalam hati tu. Jadi dia takut nak memburukkan keadaan hati dia tu. Sebab apa? Allah akan tahu. Itulah yang menakutkan tu. Dan orang yang beriman sebenarnya tahu akan hakikat itu, dan dia rasa takutlah untuk berrahsia-rahsia dengan Allah atau berrahsia-rahsia dengan orang lain. Apakah yang biasanya berlaku dalam hati kita yang kita rahsiakan? Perasaan yang macam mana yang biasanya kita rahsiakan? Disebutkan dalam Quran, antara rasa-rasa yang kita rahsiakan dan perasaan-perasaan itu adalah perasaan yang tak elok lah sebenarnya, iaitu rasa hasad dan dengki. Dengki akan orang lain lebih senang dari kita. Ini banyaklah ni dengki ni. Dengki ni orang lain tak tahu, kita saja yang tahu. Kadang-kadang kita tak sedar pun yang kita ni dengki. Tapi Allah tahu. Rasa ujub. Ujub ni maknanya kita puji diri sendiri. Puji diri sendiri dalam hati. Contohnya lah, kita dah buat satu benda yang bagus tu, kita kata, hebatnya aku hari ini. Dapat buat sale banyak. Orang dengar pula cakap aku. Itu ujub lah tu. Tapi bercakapnya dalam hati. Bukan tercetusnya pada mulut. Tak. Hati kita je bercakap. Dan kita tak boleh kontrol pula tu. Cakapan hati tu. Itu ujub. Ujub ni pun adalah perkara yang berlaku dalam hati, yang memburukkan hati kita. Satu lagi misalnya, kita tengok aja orang lain pakai handbag jenama yang lebih bagus dari kita. Kita pun rasa satu macam pula, tak sedapnya hati. Itu pun tak elok juga perasaan macam itu. Ataupun kita bagi orang hadiah sebab kita tahu kita nakkan investment dari dia ke, atau kita nak benda dari dia. Orang lain tak tahu. Kadang-kadang kita pun tak sedar, tapi Allah tahu. Sebab
Dan Allah tahu dan Allah tak sukakan perasaan-perasaan macam tu. Kalau kita lah misalnya, if we have secret of envies in our hearts ni, we may as well say goodbye lah to getting maghfirah. Okey, itu tentang ayat 13. Tentang rahsia tu. Yang kita cakap, bolehlah kita kawal, tapi yang dalam hati tu, yang ujub tu, susah nak kawal. Ayat yang ke-14 ialah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Iaitu, apakah kita tidak tahu, apakah kita tidak tahu bahawa dia, Allah ni maha mengetahui siapa yang dia cipta. Apakah tidak Allah tu mengetahui apa yang dia cipta. Dan dia adalah zat yang sangat halus dan sangat memberitahu khabar. Itu Melayunya lah. Kalau bahasa Inggerisnya ialah, should he not know that he create, should he not know what he create, what he created, and he has the understanding of the finest mysteries, as well as is acquainted with all the mysteries. So maknanya ayat itu menunjukkan bahawa dia tahu apa yang dia telah cipta. Kita ni diciptakan oleh dia. Dia tahulah yang mana kelemahan kita, yang mana kekuatan kita. Jadi sebab apa? Mesti dia tahu apa yang dia buat. He must know his own handiwork. So dia memang ada special understanding of his fine creation. According to Abdullah Yusuf Ali ni, dia kata, latif ni susah sangat nak beri maksudnya, dia kata. Sebabnya maksudnya sangat halus. Kebolehan menghalusi sesuatu, itu satu. Dan kebolehan berbuat sesuatu yang sangat halus. Kesannya. Macam tak terasa lah oleh orang apa yang kita buat tu. Jadi dalam bahasa Inggerisnya subtle. So difficult to see or grasp, kata dia. A sense of something so pure as to be incomprehensible. And or something so perfect as to be able to see and understand the finer subtleties of things. And then characteristic of something so kind and gracious as to give gifts of the most refined kind. So maknanya is a very extraordinary characteristic. Ini ada pada sifat latif Allah tu. Perkara-perkara yang halus-halus isi hati tadi dia tahu. Dan dia pun mengolah kita ni dengan cara yang sangat halus juga. Dan dia tahu akan potensi-potensi kita pun yang sangat kita tak tahu sendiri apa yang kita boleh buat. Jadi dalam tafsir Quraisy Shihab, iaitu ulama Indonesia, dia berkata bahawa Imam Ghazali memberi contoh tentang sifat latif ini sebagaimana Allah memelihara janin dalam perut ibunya
dan melindunginya dari berbagai-bagai perkara. 1. Memberinya makan melalui tali pusat sampai lahir. 2. Mengilhamkannya menyusu tanpa diajar oleh sesiapa pun. Itu begitu halusnya pemeliharaan Allah terhadap janin di dalam rahim ibu. Sebagai contoh, sehalus itulah benda-benda lain yang Allah boleh lakukan dan boleh ada terhadap kita. Dan kalimat khabar ni pula ialah mengetahui, bukan sebarangan, mengetahui perkara-perkara yang terperinci. Hingga tidak ada yang terlepas pandang. Semuanya dia tahu. Dalam gelap batu, dalam tanah ada tumbuhan atau ada benih biji. Itu pun Allah tahu. Jadi perkara-perkara yang sangat tidak diketahui oleh mata manusia secara kasarnya, tapi Allah tahu. Itu khabar. Jadi kalau mengetahui saja tu makna mengetahui tak lengkaplah membawa maksud perkataan khabar ni. Khabar ni sebenarnya mengetahui perkara-perkara yang sangat susah diketahui oleh deria mata. Jadi ayat yang ke-14 ni telah menguatkan lagi maksud ayat 13. Satu, Allah boleh mengetahui tentang isi hati kita, jiwa kita, kepada suatu tahap perincian yang tiada sesuatu pun yang boleh terlepas pandang oleh Allah tentang kita. Dan juga kita maklum akan hakikat ini tentang bahawa Allah ni tahu akan isi hati kita. Jadi wajarlah bagi kita berasa takut dengan Allah. Sebab bila wujudnya perasaan takut itu, kita terhalang daripada melakukan sesuatu yang akan menimbulkan kemurkaannya. Kita tak hendaklah Allah murka sebab ada sesuatu yang tak elok dalam hati kita tu yang kita tak kisah pun adanya. Jadi maknanya sekarang ni perasaan takut tu boleh menyelamatkan kita dan membolehkan kita mendapat keampunan dan pahala yang besar. Itu dia punya kaitannya. Sebab itulah kita oleh selalunya disarankan untuk melakukan apa jua ibadah dengan bismillah, iaitu dengan menyebut nama Allah. Dan juga kita akhiri dengan kerana Allah. Kita solat kerana Allah. Kita cari rezeki untuk keluarga kita kerana Allah. Kita patuh SOP kerana Allah. Bukan kerana Datuk DG suruh, tak. Bukan kerana PM suruh, tak. Kita takut, kita patuh syarat-syarat SOP itu kerana Allah. Sebab Allah yang menyuruh kita melakukan semua ibadah tu dengan nama Allah, dan sebab dia suruh kita berbuat sesuatu yang baik. Bila dia suruh, maknanya dia suruh kita bersyukur kepadanya. Maka kita kata kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Bila Allah kata kita kena mensucikan Allah bila kita buat sesuatu yang tak baik. Subhanallah. Jadi sebab Allah suruhlah kita kata subhanallah. Macam itulah. Jadi I would like to end this a bit long kind of taksirah about the 3 verses we just looked into are all interrelated. The verses implied that it is a possibility to be always have that fear of Allah and at the same time
we could be rewarded by Him with forgiveness and special rewards. Implied also, I would like to say implied here, is as we have conscious fear of Allah, we are also at the same time remembering Allah. So ada tersirat di dalam Yahshauna Rabbahum tu tadi, ada tersiratnya zikrullah. That means kita sentiasa mengingati Allah, sentiasa bersama dengan Allah. So being in this situation of fear with zikrullah, we could attain inner peace. We don't have to worry. Being a being of latif and khabar, knowing the secrets of our inner hearts, Allah knows everything about us. Our thoughts, our feelings, our movements, as well as our potentials. He knows that it is in our fitrah. And with this potential that He gives us, we can succeed with the guidance of fear even when we don't see Him. We could create harmonious relationship with Allah. On top of everything, we will be gifted with a priceless maghfirah and special rewards in dunia and akhirat. Sekian dulu bab kali ini. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.